Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Terima kasih kepada sahabat saya saudara Muslim Majlis yang menjalankan pimpinan di Ketik Undi Bandar Putra. Semua pimpinan daripada PAS Bersatu Ikatan Nasional. Dan insyaAllah kita sedang menunggu penceramah utama kita Fadil Ustaz Idris Ahmad, Presiden Parti Islam Malaysia PAS, dan juga pimpinan-pimpinan yang lain. Alhamdulillah, pertama dan selamanya syukur pada Allah SWT kerana pada malam ini kita sama-sama dapat berkumpul dalam sesi penerangan ceramah bagi kita menghadapi pilihan raya yang tertangguh di 017 Padang Serai. Ya, insyaAllah pada malam ni tuan-tuan, siri ceramah kita berterusan. Saya dipahamkan ada 5 tempat, 6 tempat pada malam ini. Mungkin pimpinan kita yang menyusun ataupun yang tak sampai di sini ada di tempat yang lain. Jadi sebelum kita menunggu kepimpinan kita dapat mengisi sikit sebanyak apa-apa berkaitan dengan kempen pilihan raya pada kali ini. Tuan-tuan dan puan sekalian, memang di Padang Serai ini saya sembang dengan Cik Kuman semalam. Istimewanya di Padang Serai ini pasal tempoh berkempen dia bukan 2 minggu, tapi sebulan lebih. Sebelum penamaan calon lagi pun siri-siri ceramah kita telah pun atur, program-program kita telah atur. Ala kulli hal, bila nak sampai dekat hari mengundi, salah satu calon yang bertanding di Padang Serai ini meninggal. Jadi kita tak boleh buat apa lah tuan-tuan, sebab meninggal ni bukan kerja kita. Jadi mengikut undang-undang SPR, dibuat semula penamaan calon, kemudian tarikh 7 bulan 12 nanti akan adakan undi. Mana tuan-tuan sekalian, Padang Serai sedang menunggu giliran untuk kita mendapat kerusi yang ke-14 Parlimen di Kedah. Satu tsunami politik yang berlaku dalam negeri Kedah, yang kita pun tak sangka tuan-tuan bagaimana tsunami ini berlaku. Di seluruh, kita katakan, Parlimen di Kedah ni kita telah pun berjaya atas nama Perikatan Nasional. Saya daripada Parlimen Sik, yang mana PAS bertanding di Parlimen Sik, dan Alhamdulillah kita dapat mempertahankan kemenangan. 2018 kita telah menang. Kita menang dengan majoriti 5,000 lebih. Kita bertanding masa itu secara bersendirian. Atas calon kita menang, dan baru ni kita dapat pertahankan kemenangan, dan kita dapat melonjak sehingga 21,000 majoriti di Parlimen Sik. Jadi Sik ni tuan-tuan sekalian kawasan Luak Bandar. Ada sikit bandar, kita kata kawasan Luak Bandar lah. Maknanya bagaimana semangat orang-orang kita, khususnya anak-anak muda, yang mereka terjemahkan sokongan mereka dalam undi. Saluran 5, saluran 4 dikatakan semua UDM menang. Tak dibandingkan saluran 1 tu, biasalah, kan set-set 60-70 tahun ke atas ni. Itu pun menang juga, tapi ada juga 2-3 tempat UDM yang kita kalah. Tapi majoritinya semua 30 UDM tu kita menang. Termasuknya tuan-tuan sekalian,
Bagaimana perubahan politik? Disik tu tuan-tuan, ada pengundi Siam ramai. Ada 4,000 lebih pengundi Siam. Ada lebih kurang 7 Wat Siam ada disik. Tapi baru ni tuan-tuan, yang rasa peliknya, kita ni pun mula-mula tak apa nak percaya juga lah. Betul sekalian. Tapi bila permintaan mereka untuk buka pos yang mereka mai jumpa dengan kita, maka kita pun bagi sokongan, bagi kerjasama dengan pihak kaum-kaum Siam ni tuan-tuan. Mereka buka pos, semangat mereka bekerja. Dan baru ni semua pos-pos Siam, kaum-kaum Siam ni menang majoriti yang begitu banyak tuan-tuan sekalian. Boleh dikatakan seluruh Wat Siam menang. Ini satu perubahan tak pernah berlaku tuan-tuan sekalian. Sebab apa? Kawasan saya disik lah. Dia buat satu, dia daripada tahun 90 ni dia buat giliran. BN menang, Syakpah menang, BN Syakpah. Yang baru ni 2018 kita menang. Di hari yang ke-14 dan di hari yang ke-15 kita menang. Kerana kita buat hat-trick, kita boleh menang 2 penggal berturut-turut, alhamdulillah. Ini saya cerita kawasan, kita kata kawasan Luak Pandak, termasuklah Padang Terap Benang yang majoriti yang begitu tinggi. Kenapa tuan sekalian? Usaha ini ataupun kita melihat rakyat telah pun nampak bagaimana pentingnya kita memilih ataupun parti yang meletakkan satu integriti yang tinggi, ketulusan dan juga yang kita laksanakan, yang kita buat. Walaupun kita diberi peluang masa Tan Sri Muhyiddin Yassin 17 bulan kita merintah di Malaysia ni, tetapi tuan-tuan sekalian, apa yang telah dia buat, walaupun masa yang singkat, walaupun kita masa tu dalam keadaan PKP, kita dapat menguruskan, mentadbir rakyat ini dengan baik. Inilah keyakinan yang mereka lihat. Sebab itu tuan-tuan sekalian, slogan kita bersih dan tidak stabil ini, kita nak ajak rakyat supaya melihat bagaimana pentadbiran yang telus, pimpinan kita yang penuh integriti, yang baik, yang tidak ada korupsi, yang tidak ada penyelewengan, memberi keyakinan kepada rakyat Malaysia memilih Perikatan Nasional. Dan tsunami ini tuan-tuan sekalian bukan hanya berlaku di negeri Kedah, tetapi melibatkan seluruh negara. Kalau kita lihat tuan-tuan sekalian, segi unjurannya, sokongan rakyat kepada Perikatan Nasional ini sangat tinggi dan juga melebihi apa yang kita jangkakan. Sebab itu keputusan peringkat pimpinan hari ini buat keputusan bahawasanya kita berada di blok pembangkang. Sangat tepat, kerana kita tak mau. Rakyat telah memberi mandat kepada kita, yang telah memberi kepercayaan kepada Perikatan Nasional, maka kita duduk di blok pembangkang sekarang ni tuan-tuan sekalian. Kita tak bersama dengan kerajaan perpaduan yang begitu rapuh. Maknanya tsunami rakyat ni memilih Perikatan Nasional. Sudah tentulah kita tak mau mengecewakan para pengundi kita, khususnya anak-anak muda yang sentiasa bersama dengan kita. Mereka sentiasa memberi semangat dan juga memberi kepercayaan kepada kita. Walaupun kita duduk dalam blok pembangkang ni tuan-tuan sekalian, saya yakin dan percaya kerajaan yang ada sekarang ni kerajaan yang tak tahan lama. Kata Zainuddin Hamzah kata, Datuk Seri Zainuddin Hamzah kata, dia kata habis tinggi 6 bulan tuan-tuan sekalian. Kerana apa? Dasar yang mereka ada ataupun pakatan muafakat perpaduan yang mereka buat ni, maknanya tak selari. Kadang-kadang orang tanya kita dalam WhatsApp ni kerajaan apa ni? Saya kata bukan kerajaan perpaduan ni. Ni kerajaan hoi hoi ya hoi. Sebab apa? Saban hari tiap-tiap malam, bagaimana BS menyerang bukan dekat kita ni biasalah. Dia menyerang BN ni tuan-tuan sekalian. Sebelum ceramah ni dia menyanyi dulu. Tiap-tiap malam dia ceramah, dia menyanyi dulu. Tiba-tiba tuan-tuan sekalian, hari ini kita tengok dengan jelas bagaimana hak dia duk menyanyi, bagaimana hak dia duk kutuk tiap-tiap malam. Tiba-tiba mereka menggadaikan prinsip mereka, mereka duduk sekali dengan geng-geng penyamu ni yang mereka kata.
Kita pun kata juga, tapi tak sampai buat lagu tuan-tuan. Tak sampai kita buat lagu. Tapi main dengan mereka ni, serang semua dari sudut. Dalam media sosialnya, dalam bentuk-bentuk ceramah mereka. Bagaimana kita tengok ucapan-ucapan mereka yang begitu hebat. Berdegar-degar. Hantam BN ni cukup-cukup. Sampai Datuk Seri Najib pakai darah. Hantam Zahid Hamidi begitu dahsyat sekali. Akhirnya tuan-tuan, mereka pun ada prinsip mereka duduk sekali tuan sekalian. Jadi tuan sekalian, kita nak sebut di sini, kawan-kawan kita daripada UMNO, kita dulu pun duk kempen, duk ceramah ni, kita duk berdoa juga. Kita nak pertahankan lagi muafakat bersama dengan BN, bersama dengan UMNO. Kita pun tak mau sebut secara kasar. Kita nak masih lagi yakin nak duduk bersama dengan mereka. Tapi tuan-tuan sekalian, Allah takdirkan bila habis saja PRU yang 15 ni, maknanya yang kita ada sembang-sembang secara sulit di belakang dengan Zahid Hamidi, dengan Ibrahim ni tuan sekalian, rupa-rupanya benda ni betul-betul terjadi. Mana jelas sekarang ni tuan sekalian, bagaimana mereka tidak ada prinsip dalam perjuangan mereka. Sekarang ni jelas. Sebab itu saya kata, kawan-kawan kita daripada Perikatan Nasional ni, kita rasa kita jangan kecewa, kita rasa jangan susah hati. Sebab apa tuan-tuan sekalian? Allah letakkan kita sebelah. Senang kita tahu siapa musuh kita. Kita dah nampak dengan jelas siapa yang betul-betul yang nak, yang ikhlas dengan kita, yang betul nak sebut hari itu pasal muafakat. Siapa yang jelas, siapa yang terang. Mana tuan sekalian, lepas PRU 15 ni kita nampak dengan jelas. Sebab itu tuan sekalian, kita nak bawa Perikatan Nasional ni, gelombang yang ada ini, bersama-sama dengan rakyat yang telah beri sokongan kepada kita. Dan Alhamdulillah, kita tengok pencapaian yang kita dapat, khususnya di negeri Kedah ni, majoriti yang begitu tinggi. Mana sangka tuan-tuan, di Parlimen Pokok senang saja kita dapat 31,000 majoriti. Kita tengok kita nak lawan dengan orang yang mempertahankan Bagus Omar yang duduk di Pokok Senang ni, berapa penggal dah duduk tuan-tuan sudah. Tapi kita tengok dengan gelombang yang begitu hebat, kita berjaya menang 31,000 majoriti di Pokok Senang. Ini satu benda yang keajaiban. Kita tak tahu tu sekalian. Mungkin Allah Ta'ala tolong, awak turun para malaikat bantu buka hati para pengundi kita untuk bersama dengan kita. Jadi tuan sekalian, keyakinan ini yang diberikan oleh rakyat, kita pasti memacu apa yang rakyat mau, apa yang rakyat nak. Sepanjang kita kempen, kita bawa slogan bersih, bersih daripada segala kekotoran, segala korupsi, apa yang berlaku ni tuan-tuan sekalian, dan juga dalam keadaan yang stabil ini. Kita yakin dan percaya gelombang ini akan dapat terus apabila kita pilihan raya peringkat negeri nanti ataupun di peringkat state nanti, di mana insya-Allah bulan 5 bulan 6 ni tuan-tuan sekalian, kita nak pilihan raya di peringkat negeri. 36 kursi yang kita akan bertanding di Kedah ini, kita nak pastikan untuk kita capai semua kursi yang kita bertandingkan. Kerana apa? Tuan-tuan sekalian, kita bagaimana kita telah melihat Menteri Besar kita, Datuk Seri Hadi Sanusi. Saya kenal dia bukan kakak, kenal kita pasal duduk sekampung. Waktu adik-beradik pula, abang bila adik-beradik no? Adik-beradik pula. Maknanya tuan sekalian, kita yakin dan percaya apa yang dia bawa, kita kenal dia sejarah peribadinya. Daripada kita dia ni seorang pemimpin yang kita kata pemimpin yang berjiwa rakyat. Dia bisa susah tuan sekalian, duduk cara orang kampung, hidup yang sederhana. Inilah pemimpin yang kita nak. Apabila mereka ni berada di atas, mereka sangat memahami keadaan rakyat, memahami keadaan masyarakat di bawah, bagaimana mereka kesusahan orang-orang di bawah. Bukan pemimpin yang duduk di kayangan tuan-tuan sekalian, bukan pemimpin yang dah bermewah, dah bermegah, bermewah, yang berlebih-lebihan. Maknanya Menteri Besar kita ni tuan-tuan sekalian, dia biasa duduk susah. Adik-beradik pun ramai sampai 13 orang.
duduk daripada susah. Semuanya adik-beradik yang bergaya. Maka orang pemimpin yang macam ni bila mentadbir sesuatu kerajaan ataupun sesuatu negeri, mereka boleh memahami dan juga sangat menjaga integriti, sangat menjaga, sangat cermat dalam melakukan ataupun membuat sesuatu perkara. Kita nak pertahankan kerajaan yang ada ini, kerajaan Kedah ini, yang telah pun kita melihat keyakinan pelabur-pelabur asing kerana apa? Politik yang stabil di Kedah ni, apa yang telah yang dibuat meyakinkan pelabur-pelabur asing, dan insya-Allah Kedah ni akan menjadi satu negeri yang standing dengan negeri-negeri yang lain tuan sekalian. Sebab itu kita nak momentum kemenangan di peringkat parlimen ini sampai ke peringkat negeri ataupun sampai pilihan raya negeri nanti, sokongan yang begitu kuat. Kenapa tuan-tuan sekalian? Kita menitik beratkan soal integriti, soal ketulusan. Sebab tuan-tuan sekalian, zaman Ustaz Azizan sendiri, zaman Ustaz Azizan masa menjadi menteri besar pun tuan-tuan sekalian, apa slogan yang dibawa? Dia kata, kalau kita nak berurusan ni, kita berurusan di atas meja, bukan di bawah meja. Sebab apa? Yang dulu-dulu ni tuan-tuan, maknanya pelabur-pelabur yang biasa melabur di Kedah ni, mungkin bersama dengan bekas-bekas menteri besar yang dulu, apa yang mereka buat ni, apa yang telah mereka buat ni, kebiasaannya begitu. Berurusan ni mesti ada suapan, tindakan dan sebagainya. Tetapi tuan-tuan sekalian, apa yang Ustaz Izan buat dan berurusan mestilah berlaku di atas meja, bukan di bawah meja. Maksudnya ketulusan. Ini benda kunci yang paling besar. Rakyat tak mau, bukan soal pembangunan, bukan pasal soal buat jalan, bukan pasal bagi bantuan dan sebagainya. Tetapi apa yang rakyat nak ialah bagaimana sebuah kerajaan dan juga sebuah pemimpin itu melaksanakan tanggungjawab apa yang telah diberikan, diamanahkan kepada mereka. Hasil bumi yang ada ni tuan-tuan sekalian, hasil mahsul yang ada ini, yang kita kena perlu jaga. Allah Ta'ala bagi macam-macam hasil bumi yang ada pada kita tuan-tuan sekalian. Ada galian-galian yang ada ni. Sudah tentulah benda-benda hasil yang ada ini, kalau kita tak jaga, tak menguruskan dengan baik, maka kita ni akan menjadi pengkhianat, jadi khianat kepada amanah yang diberikan kepada kita. Allah Ta'ala bagi berlimpah ruah di Kedah ni tuan sekalian. Kita ada ayat, kita ada hasil bumi, ada pokok kayu, ada balak, ada bahan-bahan galian tuan sekalian. Mana sangka tuan-tuan sekalian, dulu MB Hamad kata di sini ni ada REE, ada galian di bawah ni, sampai 43 bilion. Orang ada gelak tuan-tuan sekalian. Dia kata, tang mana ada kami nak buat cangkul ni, tang mana ada, di Bukit Ingang mana ada. Patut buat lawak, dia kata. Lepas listrik ni majulah, semua pekat yang ada terbang lah. Tuan-tuan sekalian, tiba-tiba baru ni bila ada kes kecurian tu, baru lepas sedap kata ada sungguh. Benda tu ada tuan-tuan sekalian. Baru kita nak buat dalam kajian, diserahkan satu kepada satu syarikat untuk buat kajian, tiba-tiba ada kes kecurian. Ada kes kecurian benda tu sekalian. Bawa keluar, baru buat keluar sikit, nilai dia 1.8 bilion. Bukan sikit tuan-tuan sekalian. Mana kata hasil bumi ini ada, maka kita nak menguruskan hasil ini. Hasil maksud ini dapat kepada orang yang berhak, dapat menguruskan dengan dapat mentadbir di Kedah ini dengan baik. Banyak lagi hasil-hasil bumi ini sekalian. Sebab itu kita sayang kalau kita terlepas, orang yang pegang amanah ni tak menguruskan dengan baik, maka kita berada di tapak yang lama. Kita ada di posisi yang lama. Orang yang menguruskan ini tak betul ataupun tak terus, jadilah apa yang telah terjadi dah sekalian. Sebab itu kita sebut bahawasanya, bila kita pegang ni tuan-tuan sekalian, bagaimana bila kita dapat peruntukan daripada kerajaan, baru ni kita jadi wakil rakyat daripada kerajaan, daripada zaman Tan Sri Muhyiddin, kemudian zaman Sabri, kita dapat peruntukan. Bila dapat peruntukan tu, kita agih dengan baik, kita uruskan dengan baik peruntukan yang kita dapat.
maka kita lihat bagaimana sekolah-sekolah, masjid-masjid dapat jumlah yang begitu banyak. Ada orang yang jumpa kita, dia kata, sebelum ni kami tak pernah dapat banyak ni tuan. Kami tak pernah dapat bajet yang macam ni. Sebab tu kita kata, sebenarnya bajet dulu pun sampai macam ni juga. Tapi yang menguruskan itu, ada orang tengah, ada ketirisan. Sebab tu sampai sini, tak patut sampai 10. Tapi hak orang tengah urus sampai 5 aja pada patut yang sampai. Ini berlaku tuan sekalian. Sebab itu bila kita pegang, kita dapat hasil yang banyak. Berhak, orang yang berhak dapat, kita bagi kepada orang yang berhak dapat. Tidak ada penyelewengan, tidak ada ketirisan, tidak ada boros dan sebagainya. Sebab itu tuan sekalian, bila hari raya pada kali ini cukup penting. Kita nak bagi isyarat kepada rakyat supaya rakyat sekarang ni sedang menilai kerajaan yang ada ni. Sebelum ini, kerajaan yang sebelum ini, yang 60 tahun memerintah, apa yang berlaku tuan-tuan sekalian. Sebab tu kita baru nak buat perubahan, alhamdulillah. Dengan kejayaan yang kita dapat ni sikit tuan-tuan sekalian, akan menjadi satu momentum yang sangat akan meluas seluruh Malaysia. Sebab itu kita tengok alhamdulillah, sekarang ni PAS usulnya kita dapat 43 kursi. Kita dapat 43 kursi tuan-tuan sekalian. Satu jumlah yang sangat besar. Tak pernah dapat sebelum ni tuan-tuan. Tak pernah dapat. Tak pernah mimpi kita. Boleh dikatakan seluruh negeri kita ada kursi mewakili daripada parti Islam se-Malaysia PAS. Kecuali Negeri Sembilan lah. Negeri Sembilan kita belum dapat lagi. Mungkin insyaAllah pilihan raya sekali lagi. Negeri-negeri yang lain kita dah ada wakil kita. Sama ada daripada PAS ataupun Bersatu atas Perikatan Nasional. Kita ada. Termasuklah di negeri Pulau Pinang. Yang mana negeri Pulau Pinang kita sudah maklumlah yang dikuasai oleh DAP. Tetapi alhamdulillah kita tengok 3 kursi majoriti Melayu yang kita dapat di Permatang Pauh, di Palabantah dan juga di Tasik Gelunggong. Bagaimana kita tengok kalau ikut atas-atas ni tuan-tuan sekalian, susah juga nak galak. Tambah Batang Poh tu tuan-tuan, era 1 kursi daripada tahun 82. Datuk Seri Anwar Ibrahim di kursi Batang Poh. Tapi tuan-tuan sekalian, baru ni kita tengok bagaimana gelombang rakyat anak muda. Kita telah dapat kursi, kita dapat memecahkan tembok yang begitu kuat di Permatang Pauh. Siapa sangka tuan-tuan sekalian. Jadi kita nak teruskan momentum ini supaya rakyat dapat menilai. Rakyat dapat melihat apa yang telah kita buat. Begitu juga tuan-tuan sekalian, dalam kita kempen ini saya melihat semalam saya bersama dengan calon kita Cikgu Man, Cikgu Datuk Azman kita yang telah pun menjadi adun lunas. Beliau telah berkhidmat di lunas ni yang begitu lama, sekarang ni sebagai esko. Dia cerita kat kami semalam bagaimana dia pergi berjumpa dengan masyarakat Cina, berjumpa dengan masyarakat India. Begitu jawapannya begitu positif sekali. Berjumpa dan mereka sangat beri sokongan tuan-tuan sekalian. Dia kata dia pun ceria juga, dia kata pasal dia ni dulu daripada Pengatan Harapan. Lepas tu dia main kepada Perikatan Nasional. Bimbang juga, takut masyarakat Cina ni tak boleh terima. Rupa-rupanya bila dia turun, dia jumpa seluruh masyarakat Cina, dia kata memberi sokongan, memberi maknanya yakin dengan apa yang telah dia buat. Kerana apa tu sekalian, kerja yang dia telah dilakukan, yang telah dibuat ni bersungguh-sungguh. Bukan kadang-kadang setengah tuan-tuan sekalian, wakil rakyat kita bila bertanding satu tempat, bila menang dia tinggal kawasan. Ataupun bertanding dulu, lepas menang senyap, tak pernah turun padang, tak tengok rakyat di bawah. Tapi insya-Allah tuan-tuan sekalian, wakil rakyat kita bila diberi amanah kepercayaan, mereka turun, mereka menyantuni rakyat. Mereka tengok apa kesusahan yang rakyat nak. Inilah yang kita nak cari. Sebab apa saya kata tuan-tuan sekalian? Sebab kadang-kadang bukan main calon baju terjun. Saya difahamkan calon PH yang bertanding di Padang Serai ni, orang berebut. Baru sehari 2 main ni, penamaan calon, jadi calon tuan-tuan sekalian. Mana kata tuan sekalian, tak tahu lagi keadaan masyarakat di Padang Serai ni.
Kita nak jadi calon ni tuan-tuan, tak tahulah dalam pengamatan saya lah. Tak ada pun kena 2 tahun setahun. Duduk di kawasan tu tengok ceruk kata ceruk mana, kampung ada berapa, masjid surau tak mana, pergi masjid, pergi surau bagi orang kenal dulu. Ataupun dalam masyarakat tu, tak mana kita tahu kita boleh kenal, barulah layak sesuai kita duduk. Ni tiba-tiba tuan-tuan sekalian, main pendataan calon orang pun tak kenal. Mana kata orang nak tengok. Sebab apa penting sebagai seorang wakil rakyat ni, rakyat nak kenal. Sebab kita bawa suara rakyat, kita bawa mandat rakyat untuk sampai ke peringkat atasan. Kalau wakil rakyat tak pernah jumpa tuan-tuan, wakil rakyat kita tak pernah bertemu, macam mana kita nak bawa? Tak ada kemesraan. Jadi saya yakin dan percaya, sebagai nak menjadi seorang wakil rakyat ni juga, dia mesti mengenali rakyat ataupun suasana di tempat parlimen yang dia nak bertanding. Bukan setakat kita kata walaupun dia ada nama, tiba-tiba dia orang letak di situ, tapi kita lepas menang mungkin tak boleh duduk situ sekalian. Mana insya-Allah kita tengok wakil rakyat kita di negeri Kedah ni boleh dikatakan semuanya pernah berkhidmat sebagai orang kata di kawasan masing-masing. Walaupun tak menjadi yang berhormat, tetapi sentiasa berada di sekitar parlimen tersebut untuk dikenali dan juga untuk sama-sama menyantuni orang-orang di bawah. Sebab itu sekalian, mari kita bersama, mari kita membawa obor kemenangan ini, khususnya di peringkat di Kedah ini, untuk kita bawa sampai ke peringkat pusat. Maksud sayanya, kita teruskan momentum ini walaupun kita ni pimpinan kita buat keputusan kita berada di blok pembangkang, tapi saya yakin kita akan menjadi pembangkang yang kuat, membawa suara-suara yang ada di setiap negeri yang ada wakil-wakil kita ni tuan-tuan sekalian. Walaupun kita rasa, kita kata mungkin di kalangan sahabat-sahabat kita rasa kecewa. Bukan kecewa macam mana, kita mengharapkan Tan Sri Muhyiddin Yassin untuk memimpin menjadi ketua negara kita. Pada awalnya mulanya memang telah pun dapat sokongan majoriti 114 tuan-tuan nak jadi layak dah nak menjadi Perdana Menteri. Tapi alhamdulillah bila tambah masa tuan-tuan sekalian, boleh berlaku macam-macam lah. Boleh berlaku macam-macam. Maknanya dari sudut moralnya kita telah pun berjaya untuk membentuk kerajaan. Walaupun hakikatnya kita belum lagi dapat, tetapi hakikat sebenarnya kita berpihak daripada orang-orang yang menyokong kita tuan-tuan sekalian. Maka dengan itu saya nak mengajak orang pada Seraya khususnya supaya kita dapat meneruskan sokongan kita. Kita jangan rasa ambil mudah. Walaupun di parlimen lain sudah menang, kita jangan ambil mudah. Jangan kita kata tak budak mudi pun tak apa, kerana kita dah menang lah. Jangan bersikap begitu. Jentera kita, petugas-petugas kita, teruskan pejabat kita, komitmen kita yang begitu tinggi untuk kita pastikan nak tunjuk isyarat bahawasanya majoriti yang kita akan perolehi dalam Padang Serai ini akan lebih meningkat daripada sama level dengan parlimen-parlimen yang lain. Parlimen-parlimen yang dapat begitu banyak tuan-tuan, kita nak Padang Serai juga mendapat majoriti yang tinggi dalam pilihan raya pada kali ini. Boleh tak boleh tuan? InsyaAllah boleh. Saya ingat sekadar itu, sahabat saya pun dah sampai. Mudah-mudahan itulah ceramah kelompok ni tuan-tuan, seorang sikit supaya dapat bertemu wajah dengan para pengundi dan juga kepada jentera-jentera kita lah, insyaAllah. Orang kata apa, berkongsi beberapa maklumat yang boleh kita sampaikan. Terima kasih semua. Aqul qawli hadza wa astaghfirullah azim wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peringatan, peringatan, peringatan. Takbir. Allahu Akbar. Terima kasih diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz Subki bin Sulaiman, Ketua Penerangan PAS kawasan SIP. Dan kita mengalu-alukan ketibaan ataupun kedatangan Fadil Ustaz Nasrul bin Osman selaku Ketua Pemuda PAS kawasan Padang Serai, dan juga Naib
Timbalan Ketua Pemuda PAS Negeri Kedah. Timbalan Ustaz. Timbalan, tak maaf, Timbalan kan naib. Jadi insyaAllah saya mengucapkan sekali lagi ahlan wa sahlan, selamat datang kepada semua hadirin hadirat, tuan-tuan dan puan-puan ke UDM Bandar Putra. Jadi insyaAllah kerusi kita dalam ni masih kosong insyaAllah. Dan penceramah utama kita Al-Fadhil Ustaz Idris, Timbalan Presiden, sedang dalam perjalanan dan akan sampai pada bila-bila masa. Jadi insyaAllah kalau siapa yang duduk dalam, insyaAllah boleh tengok muka Ustaz Idris. Dan lagi mungkin lagi special boleh rasa ayat dia Ustaz Idris. Dan insyaAllah dia pula akan naik jadi Timbalan Presiden ke jadi YB lepas ni insyaAllah. Pakar-pakar boleh masuk penuhkan dalam kawasan kemah ni insyaAllah. Dan kita juga tengok bukan kehadiran daripada orang kawasan ni sahaja, bukan kawasan Padasrai. Kita tengok ada juga kata apa, sahabat-sahabat, jentera-jentera daripada kawasan-kawasan lain yang turun membantu kita untuk Parlimen Padasrai ni insyaAllah. Jadi insyaAllah kita akan teruskan ceramah kelompok kita pada malam ini bagi memastikan sama-sama kita jelas apa yang kita nak bawa untuk kita tawan Padang Serai, untuk menunjukkan mesej kepada rakyat dan kepada pimpinan bahawa kita tidak main-main untuk memastikan kepimpinan negara ini berada pada tangan orang yang sepatutnya. Jadi insyaAllah kita akan teruskan kepada panel kita yang kedua, Fadil Ustaz Nasrul Osman selaku Ketua Pemuda PAS kawasan Padang Serai. Tadi kita dah dengar daripada Ustaz Subeki, orang yang dah menang. Jadi insyaAllah kita dengar daripada Ustaz Nasrul kita, orang yang bakal menang insyaAllah. Dan kita ambil semangat daripada orang muda. Moga-moga meresap ke dalam jiwa-jiwa kita untuk kita teruskan perjalanan sehingga 7 bulan. Jadi tanpa buang masa membacaan kalam, saya menyerahkan mic kepada Al-Fadhil Ustaz Nasrul bin Osman. Falyatafaddal mashkuran. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di luar jawab tak jawab? Tak jawab aku tokoh. Alhamdulillah, innal hamdalillah wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Qala Allah ta'ala, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min 'adzabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, yang hormati pengurusi majlis, yang hormati juga Fadil Ustaz Subeki Sulaiman, sahabat saya dalam Dewan Pemuda PAS Sungai Kedah, merupakan ketua penerangan PAS kawasan Sik, seluruh staf kepimpinan PAS Cawangan, Taman Sasih, Taman Langsana dan seluruh pimpinan di semua peringkat. Hadirin hadirat, penyokong Parti Islam Malaysia PAS, penyokong Perikatan Nasional Takbir. Alhamdulillah. Tuan-tuan yang Allah sekalian, insya-Allah kita akan meneruskan perjuangan ini sama ada kita menang ataupun kita kalah, tetapi insya-Allah menang. Amin. Jadi saya minta kata tuan-tuan nak pastikan kemenangan, tolong masuk ke dalam khemah ini. Boleh tak boleh? Termasuk tuan imam yang mau sampai ahlan wa sahlan, boleh masuk ke dalam dewan. Barulah saya semangat sikit nak ceramah. Saya minta tolong masuk sebab insya-Allah Ustaz Idris Ahmad naik Presiden PAS Malaysia dalam perjalanan ke sini. Tuan-tuan, saya minta tolong masuk. Kalau Ustaz Idris main sekejap ni, dia tengok ramai semangat sikit. Kita beri kerjasama, saya harap Abang tolong heret mereka masuk kan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, boleh saya minta izin duduk? Saya sakit pinggang sikit. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Boleh ya? Tak apa, saya takah apa juga. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ayat yang saya bacakan tadi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dalam surah Shaf. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, maukah aku tunjukkan kepada kamu satu bisnes, satu perniagaan yang akan menyelamatkan kamu daripada azab api neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Ustaz Dewi mai, saya akan berhenti tuan. Tak mai lagi.
Jadi tuan-tuan, maka perjuangan ini tidak lain tidak bukan memerlukan kepada keimanan kepada Allah Ta'ala. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum kepada Fadil Datuk Ustaz Idris Ahmad, naik Presiden PAS ke Taman Angsana ataupun Taman Bandar Putra. Ahlan wa sahlan. Jadi saya harap tuan-tuan yang berada di luar tolong masuk. Jadi saya harap Abang Ad tolong heret mereka masuk, kerana kita nak dengar apa yang akan disampaikan oleh Fadil Ustaz Idris Ahmad, naib Presiden PAS, insya-Allah, yang telah memenangi Parlimen Bagan Serai. Takbir! 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 Duduk. Cik. Nombor enggak lah, dia betul terima betul orang ni. Anak tahu Jadi tuan-tuan, saya tak mau bercakap panjang. InsyaAllah kita akan mendengar panjang lebar apa yang akan disampaikan oleh Fadil Ustaz Idris Ahmad bagi menjelaskan apa yang berlaku, situasi yang sebenar yang berlaku, bagaimana pakatan yang tak ada harapan ini mereka boleh mentadbir negara. Memang kita rasa tak puas hati, tetapi kita nak tahu sebab apa berlaku rentetan sampailah 4 hari ataupun 5 hari barulah dilantik Perdana Menteri, iaitu Abang Non kita. Ini insya-Allah tuan-tuan, sekali lagi saya jemput macam aku pengusi pula. Jemput semua hari luar aku masuk insya-Allah. Wallahu a'lam. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih ucapkan kepada Al-Fadil Ustaz Nasrul bin Osman selaku Ketua Pemuda PAS kawasan Padang Serai, dan kita mengalu-alukan ketibaan yang berhormat Fadil Ustaz Idris bin Ahmad selaku Naib Presiden Parti Islam Indonesia PAS ke UDM Bandar Putra, insya-Allah. Insya-Allah yang masih berada di luar, kita minta untuk masuk ke dalam kemah untuk sama-sama kita meramaikan, untuk sama-sama kita memberikan semangat kepada pimpinan kita, dan insya-Allah inilah yang kita nanti-nantikan untuk kita mengetahui sedikit sebanyak apa yang telah berlaku, dan kita kira setelah apa yang berlaku mungkin semangat kita perlu dicas, mungkin kita perlu bertemu mata untuk sama-sama kita pastikan semangat kita kekal. Jadi insya-Allah tanpa membuang masa dan memanjangkan kalam, kita akan mendengar daripada naib Presiden PAS Fadil yang berhormat Ustaz Idris bin Ahmad. Sekali lagi sebelum Ustaz Idris memulakan, saya mohon pada semua untuk masuk, dan pada yang sedang melihat live untuk sharekan lagi, untuk meramaikan, untuk kita dapat maklumat dengan apa yang perlu kita dapat dan perlu kita jelas. Jadi, falyatafaddal mashkura pada Ustaz Al-Fadil yang berhormat Ustaz Idris Ahmad untuk sedikit kalam semangat dan sedikit pencerahan. Persilakan. Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil aziz, wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari lain daripada Islam, dia tidak diterima oleh Allah, dan ia terdiri dari kalangan orang-orang yang rugi. Yang saya kasihi Fadil Saudara Pengursi Majlis yang berbesar Fadil Ustaz Nasrul selaku Ketua Dewan Pemuda PAS kawasan Padang Serai, Fadil Ustaz Sabki Sulaiman selaku pimpinan PAS kawasan C, dan seluruh para petugas Perikatan Nasional daripada PAS, daripada Bersatu,
Semoga diberikan rahmat kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah lebih mengetahui. Tiba-tiba pilihan raya kena diadakan semula untuk Dun Tioman dengan Parlimen Padang Serai. Allah lebih mengetahui. Ianya sudah pun tercatat sejak daripada azali. Pada kita melihat, ini satu hikmah yang tersurat dan tersirat. Pilihan raya diadakan ketika berlakunya kepelikan dalam keputusan pilihan raya umum yang lalu. Dulu PAS ada 18 kursi duduk dalam kabinet. Di Perak ada 3 kursi, 2 esko, 1 timbalan, speaker. Sekarang ada 17 kursi, tak ada di dalam kerajaan Perak. Yang ada 18 kursi dulu, 3 menteri duduk dalam kabinet. Sekarang ada 43 kursi duduk di luar kabinet. Jadi semua itu Allah Subhanahu wa taala, dan kita beriman dengan qada dan qadar. Perkara yang berlaku itu ialah telah pun tersurat dan tersirat. Hanyalah kita saja baru tahu setelah berlakunya kejadian pembentukan kerajaan Pakatan Harapan yang dipimpin oleh Anwar Ibrahim dan juga rakan-rakan dari kalangan DAP dan juga dari kalangan UMNO sendiri. Terpaksa dinamakan dengan, nak popularkan dengan kerajaan perpaduan, sebab nak lindung peranan DAP. Mereka tahu sokongan terhadap DAP, sokongan terhadap PH ni di kalangan orang Melayu semakin menurun. Dulu pilihan raya umum yang ke-14 tahun 2018, mereka dapat sebanyak 15%, 25% orang Melayu, 25%. Pilihan raya umum yang ke-15 dia dapat 11% saja. Artinya 14% orang Melayu menolak Pakatan Harapan, kerana mereka tahu tonggak kepada Pakatan Harapan ni ialah DAP. Dan juga ini UMNO kena ingat, waktu UMNO pun juga sama, BN mendapat sokongan orang Melayu semakin turun. Dulu dia dapat 43%, baru ni dia dapat 33%, turun 10% sokongan orang Melayu kepada UMNO Barisan Nasional. Semuanya ini waktu mereka dapat 33% ni, tuan-tuan kena ingat, ketika ceramah-ceramah UMNO duk sebut no DAP, no Pakatan Harapan, no Anwar. Kena ingat tu, daripada 43 turun 33, 10% turun. Allah Ta'ala nak tunjuk kat kita besok di dalam pilihan kecil 7 hari bulan di Tioman dan juga Padang Serai. Dan itulah jawapan semua tu Allah Ta'ala punya kerja, tuan-tuan. Kita yang dididik dalam rukun iman, percaya dengan qada dan qadar. Kita tidak tahu apa yang kita benci itu kadang-kadang mendatangkan kebaikan kepada kita. Maka sebab itu, tuan-tuan yang saya kasih sekalian, kita tahu UMNO ni antara kuat menentang sangat DAP. Dia boleh untuk nak meraih sokongan orang Melayu sebab isu DAP. Kita di dalam pilihan raya umum yang ke-14 dulu, walaupun kita dah tak berkawan dengan DAP,
Dia tak duduk di dalam Pakatan Rakyat. Isu-isu inilah yang dimain kepada orang Melayu. Jangan undi PAS. Undi PAS berarti undi DAP. Orang takut dengan DAP. Lebih-lebih lagi 22 bulan mereka sudah pun duduk menjadi kerajaan. Dan lebih teruk daripada itu, tuan-tuan tengok, inilah kelakar sikit. Puak-puak geng-geng G18 kalah di dalam pemilihan muktamar PAS di Kuala Selangor. Lawan presiden, lawan timbalan presiden, lawan naib presiden, lawan dengan DJK pusat semua. Kalah satu rakit semua. Hingga bencinya dengan kerana mereka tak boleh terima pimpinan PAS ni duduk bermesra dengan pimpinan UMNO, dengan parti UMNO, nak mengadakan ta'awun dengan UMNO. Tak boleh terima. Bukan sakat mereka tu memberontak dalam parti, sampai mereka keluar tubuh parti baru. Tubuh parti baru dengan harapan untuk nak mengganti, nak ambil kononnya peranan PAN ni akan nak ambil peranan PAS di kalangan orang Melayu. Tuan-tuan tengok apa jadi. Banyak kursi-kursi yang ditanding, terutama di Kelantan, buah-buah dah hilang taruhan. Sebelum doa iftitah habis, kalah dah. Pelik, tuan-tuan. Tiba-tiba boleh terima untuk membentuk kerajaan Pakatan Harapan bersama-sama dengan UMNO. Ini benda yang ajaib, tuan-tuan. Ini cerita boleh jadi berita lah ni. Boleh jadi berita. Berita ni benda pelik. Musang makan ayam itu bukan berita. Ayam makan musang itu berita. Buat geng-geng PAN amanah ni marah kepada UMNO itu bukan berita. Bila dia baik dengan UMNO, ini berita. Sensasi. Ini berita. Ini semua hikmah yang tersurat dan tersirat yang berlaku. Maka sebab itu saya belum daripada mesyuarat Pak Pusat Pilihan Raya itu keluar. Apabila kita tengok result dan keadaan berlaku itu, saya peribadi saya cakap kawan-kawan dengan ahli mesyuarat, saya kata pandangan peribadi saya kata kita terus lah dengan kerajaan bersama-sama dengan PAS. Tapi kalau parti buat keputusan, saya tahan lah. Saya ikut. Kerana kita ni orang parti, kita kena ikut. Tiba-tiba parti juga buat keputusan consensus. Semua di kalangan mesyuarat bersetuju kita ni tak menyertai kerajaan Pakatan Harapan. Satu ialah kita menjaga amanah, bukan parti amanah. Jaga amanah pengundi-pengundi, terutama pengundi muda yang balik daripada Kuala Lumpur, balik daripada Johor. Tiba-tiba kalau kita pula pergi join dengan PAS, maka sudah tentulah mereka akan menimbul kemarahan. Kita khianat kepada mereka. Sebab tu tuan-tuan tengok di dalam Instagram pemimpin-pemimpin pemuda UMNO, pemimpin-pemimpin MKT UMNO, di dalam Instagram, Facebook dia, mereka kena balun teruk. Balun teruk, bukan sakat biasa, lonyai kena. Bagi apa dulu dia bercakap lain. Tuan-tuan, ni hak mereka dapat ni, baru ni 33% tu dalam keadaan mereka kata mereka lawan DAP, mereka lawan PAS, mereka tak nak Anwar, boleh dapat 33%. Kita tengoklah di Tioman. Lebih teruk lagi kita tengok di Perak. Perikatan Nasional ada 26 kursi.
UMNO ada 9 kursi. Artinya kita ada 35 kursi daripada 59 kursi. Kita ada 35 kursi, tuan-tuan. Dia boleh pergi join dengan Pakatan Harapan. DAP ni tak bayang dia boleh duduk dalam kerajaan. Mau tak mengamuk ini? Dalam keadaan mereka baru ni dia sebut tentang perempuan ni budak-budak muda ni dapat cium dia sangat. Dapat cium dia kata perempuan ni tak boleh bagi. Kalau bagi kita jahanam. Tuan-tuan bayangkan di Gerik itu, kita tak bayang Gerik itu kawasan yang paling antara paling kuat UMNO di dunia. Dan juga Pasir Salam. Kita tak bayang parlimen itu boleh menang. Tak bayang lah, tak bayang kita. Tak masuklah kita punya warung, kita tak masuk dalam itu. Tuan-tuan, dalam keadaan waktu itu pimpin UMNO tersebut, kita tanpa tolak BH, tolak DAP, tolak UMNO, itu keadaan mereka kalah dalam bentuknya tu. Coba bayangkan setelah orang dah tahu result macam ni, maka sudah tentulah akan memberikan kesan yang besar kepada hal ini. Kita sebenarnya, saya salah seorang daripada jawatan kuasa perunding nanti oleh parti untuk nak perunding dengan UMNO. Kita nak bincang, kita kata duduklah sekali, duduk sekali, kita letakkan kepentingan Islam, kepentingan Melayu di depan. Kita letak begitu. Dia mereka cakap bak ni bukan resis, bukan resis. Inilah kadang-kadang naya kita ni. Bila kita cakap tentang cakap bak agama, dia anggap Taliban boleh buat DAP. Cakap bak agama dia anggap sebagai ekstrim. Pergi tengoklah di Kelantan. Kita merintah 30 tahun, seorang Cina pun titik darah Cina pun kita tak guna. Di Terengganu kita sudah cakap lah, Kedah mungkin orang kata ramai orang bukan Islam. Terengganu Kelantan kita merintah. Tak berlaku macam tu. Kita bercakap, kita nak bagi tahu apabila kuatnya kekuatan pemerintahan yang ditunjang oleh orang-orang Islam ni, insya-Allah dia ada dosa pahala. Sebab apa kita tak zalim Cina? Sebab apa kita tak zalim Hindu? Sebab agama kita lana. Wala tasubul ladina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi ilmin, kata Allah. Jangan kamu dihina sembahan Tuhan dia. Nanti dia juga akan hina Tuhan kita. Dalam keadaan mereka itu pemusuhan dan dalam keadaan tak faham. Jadi kita dididik, kita ajak sekali duduk bincang. Oh, tak boleh, bersatu ni khianat. Kita bagi tahu, kami kau nak fikir dendam dengan UMNO, tahu apa UMNO tak buat kau ampas? Tolong beritahu. Apa yang UMNO tak buat kau ampas? Tapi kita lupa semua benda lepas BRU ke-14. Kita duduk meja bagi pentas, markas-markas buat ceramah sekali. Oleh kerana tempat lain UMNO tak boleh ceramah, tak ada kerajaan. 22 bulan jadi pemangkam, azabun alim, tuan-tuan. Kita tak ada apa, kita biasa makankan kedera masin. Mereka mana boleh. Kita tak ada masalah apa. Tak apa, kita dengan dada terbuka. Apa benar? Saya dengan peribadi saya sendiri pun, apa benda yang dia tak buat kita. Waktu jadi, orang kata apa, sebagai waktu student dulu, apa yang berlaku kat kita. Waktu jadi pensyarah, apa benda berlaku kat kita. Jadi ahli parlimen dulu, apa benda yang dia buat kat kita. Tapi tak kisah. Pasal apa kita mesti bersifat lapang dada, jiwa besar. Kita mesti berjiwa besar. Kau nak fikir nak marah, kami layak marah ke UMNO. Tapi tak.
kami hulurkan tali persahabatan. Lupa semua benda. Pasal Islam mengajar begitu. Wa in janahu lisalmi fajnah laha wa tawakkal 'ala Allah, kata Allah. Lebih kecenderung untuk damai dengan kamu, maka kamu terima perdamaian. Ini kamu tawakal dengan Allah. Ini prinsip kita. Pada prinsip itu kita ada prinsip agama. Awak kena ingat, kau tidak wajib makan. Awak kena ingat, lepas tu awak guling Tan Sri Mahidin Yassin, Tan Sri Mahidin tak buat berwarna juga, awak jadi Perdana Menteri, duduk dalam kabinet, tak ada apa lagi. Di Perak awak guling pijak elok-elok, lantik Menteri Bersawak, kita tak apa lagi. Di Melaka pun sama, awak guling. Daripada Bersatu, di Johor pun sama. Kau kita nak fikir bahawa itu tuan-tuan, berat. Tak apalah, benda-benda betul dah lepas, tapi duduk sama. Duduk sekali kita bincang. Apa masalahnya? Sampai kita nak bergaduh sampai tak ada pelanggan daripada pemerintah. Udah, tak apalah, tak boleh. Kita bincang pula 27 kursi. 27 kursi ni, kita bincang kursi kritikal. Kursi ni kalau bertanding juga, 3-3 bertanding, kita akan kalah. PIS akan menang, oleh kerana undi kita pecah. Udah, kami nak lawan semua. Kami tak nak bagi. 27 tu kita kata 17 kami akan apa? Kami beri 10 bagi antara Bersatu dengan PAN. Kita beralah lagi. Udah, kita lawan. Tapi kami beritahu, walaupun kami tahu di kursi kritikal kalah, jangan duduk kimpi. Kami tak tanding, kami tanding. Tanding antaranya Padang Serai, antaranya berpulih pada bahu. Itu kursi kritikal daripada kita. Pokok senang, alhamdulillah kita menang. Kita menang. Merebut antara kursi-kursi yang anggap kritikal, petani 3 penjuru. Menang apabila berlakunya revolusi anak muda yang bangkit bersama-sama Perikatan Nasional. Alhamdulillah. Ijtihad kita betul. Matampau, kau bayangkan. Kepala Batas, kau bayangkan, tuan-tuan. Tasik Gelubong, kau bayangkan. Berlaku itu. Jadi sebab itu, tuan-tuan yang saya hormati sekalian, kita ni nak kepada perpaduan. Nak perpaduan. Nak paduan itu. Oh, dia kata pasal apa pula? Kami tak boleh terima Bersatu macam awak tak boleh terima PAS, tak boleh terima PAN. Amanah tak lain. Kami tak boleh terima amanah PAN pasal dia bersekongkol dengan DAP. Dia tak boleh dengan DAP. DAP tak cadang sokong dah. Macam mana kita nak bersama dengan dia? Kalau dia sanggup terima, tak ada masalah. Tak ada. Sebab tu tuan-tuan yang saya hormati sekalian, dan kita pun sonok tengok kan, aman, damai kita tengok. Tak dengar dah pilihan raya kleptokrasi, rasuah. Tak dengar dah kan. Oh dulu rasuah. Rasuah. Kerajaan integriti yang baik. Hebat semua. Ada dengar? Ada tak? Dah semua. Ceramah-ceramah dia semua duk Ashabul Kahfi kata. Apa bincang apa? Itu waktu kita katakan tadi ialah duduk, cakap apa? Tak ada prinsip. Kita steady. Anak muda nak kerajaan, nak pimpin yang ada integriti, yang tak ada rasuah dan sebagainya. Tak apa. Ini yang kita nak bina negara kita. Kita nak bina negara kita. Dia cakap rasuah apa tak ada dah, berkenaan dengan no DAP, no Anwar apa tak ada dah. Sedap dah. InsyaAllah saya mendoakan supaya kekuatan pengundi-pengundi Padang Serai ini akan memberikan sokongan kepada Perikatan Nasional. Akan menambah lagi 1 kursi. Sekarang kita ada 73 kursi. Tambah bila menang nanti jadi 74 kursi. Ini harapan kita. Di Perak kita ada Bagan Serai, di Kedah kita ada Padang Serai. Kita akan wujud kelak Serai. Sebab itu, tuan-tuan yang saya hormati sekalian, inilah perkara yang arti pilihan raya pada kali ini. Pilihan raya pada kali ini kita nak hantar seolah-olah satu referendum. Satu signal kepada Barisan Nasional, kepada Pakatan Harapan, gitu. Kita pun pilihan raya baru ni kita pun tak serang sangat Pakatan, tak serang sangat Barisan Nasional. Yang serang Barisan Nasional itu ialah
Pakatan Harapan. Tak seram. Tak seram. Sebab kita ada duduk dalam kabinet baik sebagai tak ada sikit-sikit gitu ya. Tapi seram teruknya ialah Pakatan Harapan sampai tinggal 30 kursi, tuan-tuan. 30 kursi. Presiden itu hampir-hampir nak kalah. Nak kalah. Kat bagian Datuk. Punya pukulan gitu mereka buat. Rumusannya mereka tak nak PAS dudukan kerajaan. Mereka tahu PAS ni ada nilai integriti. Mereka tahu kita ada capability, kebolehan kita mengurus. Urus. Mungkin orang cakap tak betul. Ni kita tengok di Terengganu. Terengganu kita berhutang 739 juta. Bila Dr. Syamsuri jadi Menteri Besar, tanggung hutang. Dia bila merintah ni tuan-tuan, kena tanggung hutang-hutang hak dia buat. Dengan tuan-tuan kata, ni hak UMNO ni. Ya, UMNO hak jabat UMNO. Hak jabat UMNO bil elektrik dia kena bayar lah. Bil elektrik dia, bil TMB, bil air dia kena bayar. Tapi hak kerajaan kita kena bayar tu. Dengan tuan-tuan buat macam buat lawak pula. Ni hak ustaz ni UMNO kata dah. Kita kena ambil sekali semua. Kena ambil semua, kena rangkum semua. Kena rangkum semua. 739 juta. Bila si Lebay jadi Menteri Besar, kita telah pun menjelaskan hutang kita hari ini sebanyak 472 juta. Kita dah buat. Kita telah pun orang panggil kita telah jelaskan 267 juta tu dah kita jelaskan. Tengok tuan-tuan, sikit lagi kita akan dapat menyelesaikan semua hutang-hutang ni tadi. Begitu juga kita dapat lihat di Kedah. Di Kedah sendiri, mula-mula waktu Lebay Sanusi, dia panggil Lebay. Dia hina dengan Lebay, dia ingat Lebay merintah ni tuan-tuan ikut otak tau dah. Bukan duk kira pakaian. Kalau dia pakai baju kut je, saya pakai dia pakai baju kut juga. Kalau pakai tie kan cik besar sejadah. Tapi hutang berkenjah kan? Siapa pun boleh nak merintah begitu. Tengok Lebay Sanusi merintah. Kita dapat tengok dulu ada waktu dia ambil mula-mula ada 40 juta itu tidak waktu tu. Sekarang ada 549 juta. Hampir dekat 500 juta peningkatan duit simpan. Lah Kedah tu naik Kedah tu. Naik Kedah tu. Pasal apa? Kita tak ada rasuah. Pasal apa kita buat itu? Pasal kita tak ada tol-tol, tak ada. Kita nak curi-curi awang, tak ada. Duit tu tak, duit banyak tuan-tuan. Banyak. Duit banyak. Bukan tak ada. Jangan bagi Pakatan Harapan mentah. Dia sikit duit tak ada. Duit tak ada. Bankrupt, duit tak ada. Bankrupt, duit tak ada. Mana dalam dunia buka tabung, negara buka tabung untuk rakyat lagi. Melainkan Pakatan Harapan tak ada buat tabung harapan. Pelik benda aja ini pun satu benda pelik juga. Ini cerita pelik. Ayam makan musang ni. Pelik. Sikit-sikit tak ada duit. Negara bankrupt. Rupanya apabila kita merintah, ada duit. Duit tak ada. Akhirnya apa? RM30. RM30 boleh bagi. Kita dapat tengok. Alhamdulillah, waktu nasib baiklah waktu Covid berlaku, Pakatan Harapan tak merintah negara. Kalau tidak apa nak jadi kita? Asyik-asyik duit tak ada semua. Duit tak ada bila kita merintah, ada duit dekat 600 bilion kita belanja untuk memulihkan ekonomi dan selamat rakyat. Kan mereka ada bangkit isu 600 bilion. Tak apa, cek lah. Kalau tak betul, dakwa, buat. Tak ada masalah apa, dakwa lah. Tapi duit tu jelas memang sebut pun 600 bilion. Sebut. Kita bukan sembunyi-sembunyi pun. Kalau tak betul, dakwa, tak ada masalah apa. Kita bukan nak lindung benda-benda tak betul. Tapi yang dia beringgit. Dia beringgit je nasib baiklah kata tidak kita. Kalau berlaku Covid mereka merintah lu habis kita kuih kita. Bukan tak boleh apa, nak jadi apa tak tahulah. Nak beli vaksin pun tak ada, pasal duit tak ada, bankrupt.
Sedikit YNDB, sedikit YNDB. YNDB itu macam zikir maksurah. Bukan maksurah sughra, kubra. Itu yang zikir dia. Tapi alhamdulillah kita tengok dia ada, insya-Allah. Dia ada. Contoh dia kita dapat tengok di tengah. Kita boleh bayar hutang. Di Kedah kita boleh sama bayar hutang, boleh simpan duit. Yang penting ada qawiyul amin. Qawiyul amin. Qawiyul amin ni maknanya ada kemampuan mentah, mentadbir, mengurus. Ini qawiyu al-amin. Artinya ada amanah. Integriti. Sifat dia integriti, tak rasuah. Boleh mentah. Duit banyak tuan-tuan, duit banyak. Duit banyak di negara kita Tuhan bagi. Saudi ada minyak ya. Dia bukan ada apa, padi tak ada. Sawit tak ada. Biji besi tak ada. Biji timah tak ada. Getah tak ada. Musang king tak ada. Musang kong lagi tak ada. Boleh. Sebab apa? Qawiyul amin. Betul dia yakin dan percaya. Boleh buat, insya-Allah. Boleh buat. Kita tak maulah nak dekat cerita-cerita yang lama-lama UMNO main tak tak guna. Dia kawan kita, sahabat kita, tak apalah ada kelemahan-kelemahan sikit. Tapi apabila dia boleh bersekongkol dengan DAP ni, benda antara yang boleh masuk dalam lawak antarabangsa. Kita tak bayangkan tuan-tuan. Tak bayangkan dia boleh duduk gitu. Duduk gitu. Tak mau boleh. Jangan Perikatan Nasional yang minta. Sanggup bersekongkol dengan DAP. Allahu Akbar. Yang berlaku. Tapi kita steady. Tak apa. Mandi, basah, makan, kenyang, tidur lena. Kadang-kadang tidur atas bantai. Dalam ceramah pun kita lena. Dia hebat tu. Nikmat yang Tuhan bagi kita kan. Sebab tu kita akan sebut tadi je lah. Tak ada masalah. Tuan-tuan semua, hari ni kawan-kawan kita di kalangan UMNO bawah untuk merontak. Ni kedekat mereka. Kedekat mereka. Dulu apa, dulu UMNO tak apalah. Kita faham macam apa dalam UMNO, apa kata UMNO ni. Duk jaga Melayu, duk jaga agama. Duk anti-DAP. Ni tengok. Pasal apa? Sampai peringkat begitu rupa. Peringkat begitu rupa pasal apa? Takkan nak ikut hidup lagi. Tempat saya bagian serai, lepas Pilihan Raya 4 cawangan baru ditubuhkan. Banyak penyokong UMNO belakang. Iaitu Kampung Perikan, Sungai Perikan, Kampung Baru, Kampung Kedah, Kampung Teluk 1001. Dah Teluk 1001 pula. Duduk 4 cawangan berada nak tubuh parti itu. Orang UMNO tubuh. Alhamdulillah. Mereka tak ada terima, mereka kata ustaz, macam ni punya keadaan dia. Laku macam tu. Dan ni kita tengok, lepas tu saya harapkan bahawasanya satu lagi signal yang akan dihantar oleh penduduk Padang Serai ini pada 7 hari bulan nanti. Bukan saja kita menang biasa, ini bukan biasa-biasa yang ini menang. Kita menang, insya-Allah menang bergaya untuk nak tunjukkan bahawasanya solidariti kita, perpaduan kita yang ditunjukkan oleh kita ini akan memberikan makna yang cukup baik kepada pilihan raya umum yang akan datang. Kalau mau menanam 5 tahun ni pejam celek sampai. Pejam celek sampai. Dan hak perpaduan mereka pun, hak yang kerajaan mereka ni pun tak lama. Tuan-tuan tengok besok pilihan raya 6 negeri besok. 6 negeri besok ni. Kedah, Pulau Pinang, Selangor, Negeri Sembilan, Terengganu, Kelantan, ada pilihan raya negeri. Allah. Saya kenal semua kepala-kepala ni. Saya kenal semua. Bapak dia tu ni. Allah Ta'ala sebut dia kata tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kamu tengok mereka tu macam satu, rupa-rupanya mereka tu hati mereka pecah. Sebab tu kita yakin dan percaya kita makin kukuh, makin kuat. InsyaAllah kita akan menjadi pemangkang yang konstruktif, yang baik untuk kita kepada rakyat, menyuarakan pandangan-pandangan rakyat, jadi check and balance menjadi konsep imbang dalam kerajaan yang ada pada hari ini untuk kita memberikan muhasabah. Kalau tak betul kita akan tegur, hak yang baik kita sokong, itu prinsip yang ada kepada kita. Yang penting kepada kita sekarang ada, dah ada 4 negeri. Perlis kita ada, Terengganu kita ada, Kelantan kita ada, Kedah kita ada. Kita jaga dengan baik untuk kebajikan rakyat. Dan insyaAllah PRU yang ke-16 nanti 30 kursi hak yang ada kepada UMNO nanti
akan berpindah kepada Perikatan Nasional, insya-Allah. Inilah harapan kita untuk kita terus bekerja dengan baik dan teratur. Dan tuan-tuan semua, kita harapkan tuan-tuan semua dapat memberikan sokongan. Dan kalau boleh yang aktif TikTok tu kena aktifkan, kerana orang muda cukup pengaruh dengan TikTok. Baru ni kita tengok gelombang kebangkitan baru ialah apabila TikTok wujud, sehingga kan orang pimpinan PA kata pokok ni dapat duit daripada mana ni, bagi duit mereka adalah duit Jepun tak kau pisang atau wan kami tinggal tu, kita bagi kat mereka. Mereka dah panik, daripada koyak. Mereka duduk mainan Twitter orang tak payah. Twitter ni orang anggap rubbish dah, sampah dia, bohong dia. Twitter ni duduk di akaun yang ni. TikTok budak-budak kita berani tunjuk muka semua. Dia cuba buat TikTok juga, tapi TikTok dia tak ada muka, orang tak lapang tengok. Audio dia, yang ni kita punya budak-budak kita memang smart lah. Memang smart, berkoyak dia lah. Berkoyak ni kita teruskan aktifkan TikTok kita. Berikan fakta-fakta, berikan penjelasan-penjelasan yang baik kepada masyarakat. Dan saya kira percaya anak-anak muda akan bersama dengan kita lagi dan beritahu mereka, hello mereka, grup-grup WhatsApp sekolah kita, grup WhatsApp kampung kita, grup WhatsApp universiti kita, macam komuniti kita, berikan, aktifkan untuk nak pastikan supaya kita akan dapat satu bentuk keputusan yang baik di dalam pilihan raya yang akan berlangsung pada 7 hari bulan nanti. Kita harapkan ajak kawan-kawan kita, ajak adik-beradik kita yang tak balik, telefon mereka supaya pastikan mereka balik. Ni pun pelik juga yang dia buat hari Rabu pasal apa. Banyak Tuhan jadi hari Rabu dia ambil. Ni pun pelik juga lah. Kita pun tak tahu pasal apa. Maka dia ingat anak muda tak balik. Tak, anak muda akan balik. Kami ambil cuti, dia kata. Kami pasal nak perban, nak lawan PH, dia kata cuti bukan cuti. Cuti habis pun tak apa, kami bayar. Dia pun kata kami sanggup bayar pun kata. Bukan kita bayar lah, mereka bayar ni kan. Semangat dia, semangat mereka untuk nak pastikan supaya kalau potong gaji pun mereka sanggup. Pasal apa? Nak pastikan PH tewas di dalam pilihan raya di Jumat dan juga di Padang Serai. InsyaAllah, aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir! Allah! Takbir! Allah! Takbir! Allah! Perikatan! Nasional! Perikatan! Nasional! Perikatan! Nasional! Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz Yang Berhormat Ustaz Idris Ahmad, Naib Presiden PAS, Naib Presiden Parti Islam Secuil PAS, merangkap ahli Parlimen Bagat Serai di atas kalam semangat dan sedikit pencerahan kepada kita. Jadi insyaAllah kita akan teruskan ceramah kita untuk saya kira untuk yang terakhir, untuk panel yang terakhir insyaAllah, yang akan disampaikan oleh Tuan Khairul Anwar bin Ramli selaku Ketua Penerangan Perikatan Nasional Negeri Kedah. InsyaAllah kita nak dengar sedikit apa yang boleh kita dapatkan yang bersifat nasional tempatan insyaAllah. Jadi tanpa buang masa, saya menyerahkan kepada Al-Fadhil Tuan Ketua Penerangan Perikatan Nasional kita untuk memberikan sedikit ucapan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Summa alhamdulillah. Wa ma taufiqi wa qisami illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Terima kasih kepada saudara pengacara majlis yang hormat Ustaz Idris Ahmad, Naib Presiden PAS, pimpinan PAS di semua peringkat, Yang bersatu, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pertama sekali marilah kita sama-sama panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini dapat juga kita bersama dalam program yang telah disusun khas, iaitu Jelajah Penerangan Perikatan Nasional Negeri Kedah sempena pilihan raya kecil ataupun kecil Parlimen Padang Serai. Kita ni mencatat rekod dunia pilihan raya berkempen paling banyak. Rekod dunia lah, bukan kata rekod Malaysia lah.
Daripada pilihan raya umum hak besar sampai ni pilihan raya kecil. Harap-harap lepas ni tak ada dah lah yang menyebabkan punca-punca pilihan raya ni tertangguh. Harap semua berjalan dengan elok. Kita pun faham kalangan kita ni pun dah letih. Berkempen dah lebih pada 13 hari. Hak sakit urat pun beli ubat urat pun dah habis dah ubat. Batuk pun habis dah ubat. Main demam pula kena beli tambah lah no. Takut-takut lagi tak beli mau jadi punca kepada tak keluar main mundi. Seperti mana yang kita sedia maklum, kita melihat keputusan pilihan raya umum baru ni, bagaimana gelombang kebangkitan rakyat khususnya negeri Kedah ini, yang mana menyaksikan hampir ke semua kerusi parlimen di Kedah berjaya kita tawan. Daripada Langkawi kita menang, calon kita menewaskan bekas Perdana Menteri. Sebab dia 2 kali dia kena panggil bekas Perdana Menteri. Menang bukan sikit, lebih daripada 9,000. Bukan senang nak bagi kalah bekas Perdana Menteri ni. Kita menang. Turun ke Kubang Pasu, kita menang. Datuk Kuraman menang lebih daripada 20,000 majoriti. Kemudian turun mai sampai pula Bali. Kalau di sebelum tu di Padang Terap kita talkinkan seorang menteri daripada UMNO. Kita hantar budaknya lawan ketua Dewan Pemuda PAS, Ustaz Amin, orang mudanya, bagi kalah menteri UMNO. Turun mai pula Pokok Senang, lawan pula hak bekas duduk dengan tuan-tuan semua dulu, Mahfud. Kalah. Bukan kalah sikit tu, kalah banyak. Dia duk confident sangat dia boleh menang, tiba-tiba kalah. Tapi tak apa, Mahfud saya dah ada kerja dah. Dulu dia kanak petai kan ya. Dia buat video kanak petai, tak apa, bagi dia kanak petai lah lepas ni. Selesai lah bab tu. Al-Ustaz menang kepada Ustaz Afnan, orang muda juga, setiausaha politik menteri besar, menang 9,000 lebih. Turun naik sampai Bali, lawan Aziz Rahim. Lembaga ni, lembaga tabung haji, dulu dia jaga lembaga semua, sapu balik duit tabung haji. Lawan dia Ustaz Hassan Nazar. Ustaz Hassan lawan dia. Dulu pilihan raya 14 kalah 1,000 lebih. Kali ni dia kena lipat dengan calon yang sama, kalah hampir 30,000, 29,000 lebih. Maknanya calon-calon kita yang menang ni bukan menang sikit. Rekod paling tinggi dalam negeri Kedah ni, calon kita yang menang di Parlimen Jerai, Ustaz Sabri, 31,000 lebih. Tahu tak dia lawan siapa? Dia bukan lawan JKK. Dia lawan tu pengurusi UMNO negeri Kedah, Jamil Khair. Dia lipat kumpulan petang 31,000 lebih. Maknanya kesemua calon-calon Perikatan Nasional yang bertanding tolak Sungai Petaninya belum menang, cuma kalah tak banyak 1,000 lebih. Kesemua calon kita di sekeliling kawasan parlimen kita menang dengan jumlah majoriti yang besar, belasan ribu, puluhan ribu. Ini merupakan gelombang kebangkitan rakyat, khususnya anak muda yang tak mau kepada pimpinan yang rasuah, korup, menindas rakyat. Sebab itu kalau kita tengok cadangan calon-calon Perdana Menteri, kita tengok daripada sebelah BN itu sendiri, tengok Zahid hancur 47 kes. Tengok pula siapa lagi, Anwar Ibrahim, kita cerita lah, kita sudah muka ini. Mai belah kita Taslim Muhyiddin Togu, tak pernah ada kes pun, tak pernah terlibat dengan solap, tipu duit rakyat, curi, tak ada. Maknanya rakyat yakin betul dengan slogan kita pakai ni apa? Bersih, prihatin ni.
Rakyat percaya, yakin sungguh-sungguh. Sebab kita dah ada bukti. Pimpinan Kerajaan Perikatan Nasional sebelum ni 17 bulan dah ada bukti. Di Kedah pun dah ada bukti. Maknanya kerajaan yang kita pimpin sebelum ni tak cakap kosong. Kita buat. Itu menyebabkan rakyat buka mata bersama dalam perjuangan kita. Tiba-tiba tuan-tuan, ni dia ada tiba-tiba. Tiba-tiba yang menang kursi banyak tak jadi kerajaan. Aku tak boleh fikir dah lagu mana. Saya ada di KL masa sebelum pengumuman siapa dapat menteri. Hari-hari dia ulang alik. Sebab kita semua ahli parlimen kita kena berkumpul di Glenmary. Dia duduk di situ. Sebab takut sakit istana panggil ke apa, kita nak kelapi. Dia ulang alik ke rumah Tan Sri. Bila pihak istana keluarkan kita, dia beritahu selewat-lewatnya esok pukul 2, mana-mana parti yang ada majoriti sokongan boleh bentuk kerajaan, kena hantar bukti tu. Bukti ni dalam bentuk SD lah, akuan bersumpah. Kita pun kira, kita ada 73 saja. Dalam campur PAS, campur Bersatu apa gerakan, kita ada 73. Kemudian rakan kita daripada Sarawak pun buat kenyataan, Ketua Menteri Sarawak, dia akan bersama dengan Perikatan Nasional. Di Sabah pun sama. Kemudian dalam kalangan 30 ahli parlimen Barisan Nasional, ada 10 menyatakan sokongan kepada calon Perdana Menteri kita Tan Sri Muhyiddin. Maka setelah dikumpul akuan bersumpah tersebut, Tan Sri menghantar kepada istana. Satu kita hantar dalam bentuk email, satu lagi kita buat serahan tangan. Serahan tangan tu ada cop akuan penerimaan SD tersebut. Maknanya 115. Nak bentuk kerajaan kita perlukan sekurang-kurangnya 112. Sebab kali ni pilihan raya, daripada 222 kursi kita hanya bertanding 220. 2 tak lagi masuk pada asal. Maknanya 220 saja. Kita dah hantar 115. Pada prinsipnya bila kita dah hantar 115, satu pihak lagi confirm lah tak cukup kursi. Takkan kita hantar 115 dan Ibrahim hantar 116. Bagaimana lagi 10 kursi? Tak logik. Prinsipnya yang satu pihak tak dapat majoriti. Tiba-tiba besoknya keluar titah daripada istana mengatakan tidak ada satu pun parti yang cukup majoriti untuk membentuk kerajaan. Semua terjubuk. Takkanlah Tok Guru, takkanlah Tan Sri Muhyiddin yang biasa jadi Perdana Menteri tak tahu kira SD. 115 ni kita pun nanti kira, anak kita pun nanti kira 115. Tiba-tiba tak jadi Perdana Menteri. Suatu hari ni ada pihak buat laporan polis, minta pihak berkuasa siasat siapa dalang yang menyebabkan ataupun menghilangkan SD ini. Dan jika terbukti benar ada pihak terlibat, ini adalah satu perkara yang serius, iaitu cubaan menipu Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Pertuan Agong. Kita hormat, kita patuh kepada titah tuanku, tetapi ada cubaan-cubaan yang pelik, cuba menggagalkan pembentukan Kerajaan Perikatan Nasional. Tak apa, tipulah macam mana pun, kelentonglah macam mana pun, tapi jangan lupa yang hak tetap hak, yang batil tetap batil. Dalam ni pun duk bergaduh dah. Itu saya nak beritahu, jangan bimbang, jangan risau. Kerajaan Pakatan Harapan campur dengan BN UMNO ni tak lama kan. Dia lebih pendek lagi daripada kerajaan Mak Yaya Sabri. Mak Yaya Sabri 13 bulan. 13 bulan. Dia akan pendek. Sekarang duk bergaduh jawatan Timbalan Perdana Menteri. Zahid kata kena bagi kat aku lah, aku Presiden UMNO.
Mak saya kata tak boleh. Hang ada kes 47. Esok kalau hang kena penjara, siapa nak jadi Perdana Menteri? Timbalan. Kan susah. Baik kau ambil lah. Jadi mereka duk berkeli dua orang. Kalau ada lah kot ni siapa yang ada nombor telefon dengan Ibrahim, tolong WhatsApp kat dia. Buatlah 2 shift. Seorang timbalan Menteri malam, seorang timbalan siang. 12 jam, 12 jam. Minggu depan tukar pula. Zaid jadi siang, Mak jadi malam. Duk berkeli. Kalau ikutkan hari ini ni, maklumat saya terima adalah Ibrahim akan main Padang Serai. Tapi tak jadi main. Kenapa tak jadi main? Ada pasal. Tak selesai lagi tu. Kawan tu berebut minta menteri kanan, kiri, depan, belakang. Pakat minta menteri habis. Tak ada nak bentuk kabinet lagi, timbul dah. Persatuan Pendidikan Cina Dongzong minta peruntukan sama rata. Belum kerajaan bentuk lagi tuan-tuan, dah tunjuk dah. Dan ugut pula, kalau kata tak penuhi hasrat kami akan keluar daripada Pakatan Harapan. Kami akan tinggal Pakatan Harapan. Belum apa-apa daripada ugut Anwar Ibrahim, tuan-tuan. Itu pun jangan. Presiden UMNO pun dalam ucapan dia kata no DAP, no ANO. Sekarang semua yes. Semua yes. Tak ada no lah. Kadang-kadang kesian kat kawan-kawan ahli UMNO kita ni. Mereka bertahan sungguh parti. Tiba-tiba pemimpin mereka menyokong. Dah bukan kata menyokong, duduk sekali. Kalau setakat Anwar Ibrahim tu satu bab. Ini yang ada di AP ni, yang kita tahu matlamat perjuangannya apa. Dan dah ada benda yang dia buat pasal pemerintah. Sebagai contoh di Perak, tanah diberi pajakan sampai 999 tahun. 18 kali mati pun tak habis lagi. Sampai tahap tu. Tu pun ada satu mangkuk air di Perak. Tak kenal tak menteri besar? Walaupun dia tak besar, menteri besar. Dia kata apa? Bodoh lah saya kalau tak terima tawaran jadi menteri besar. Tak ada masalah, dia memang bodoh pun. Seronok jadi menteri besar. 3 kursi esko. Hal lain semua campur. PKR, DAP, Amanah. Dia seronok. Perangai pemimpin ni, pemimpin ABN ni, UMNO ni, khususnya UMNO ni, dia tak peduli orang dia kat ahli dia apa nak jadi, apa jadilah. Yang penting aku ada kuasa, aku boleh jadi menteri besar, aku boleh jadi menteri atau timbalan Perdana Menteri. Kalau mereka boleh buat macam tu, inilah peluang terbaik kita. Pergi jumpa tiap-tiap ahli UMNO, pujuk mereka, ajak mereka bersama dengan perjuangan kita. Boleh tak? Boleh. Tak boleh kan tak pergi pula. Ajak mereka. Kita bukan ada masalah dengan kawan-kawan kita dalam UMNO. Yang kita ada masalah dengan pemimpin mereka. Yang cakapnya lain, buatnya lain. Tak tahulah kalau kita nak sokong, nak bagi mandat. Orang UMNO kalau nak bagi mandat lagi, saya tak tahulah. Saya ni dapat WhatsApp daripada veteran UMNO Padang Serai. Ada yang pernah jadi wakil rakyat pun ada. Dia bagi tahu saya, Khairul, kami orang-orang UMNO Padang Serai ni akan undi dan sokong calon daripada Perikatan Nasional. Mereka tak mau lah. Mereka cukuplah kami kena tipu dengan Zahid komedi ni. Kami nak ada perubahan kali ni di Padang Serai. Nak ada perubahan. Dah 3 penggai dah kita bagi dekat PH. Ini ruang peluang terbaik kita. Takkan kita nak bagi lagi kepada mereka. Bergaduh calon pun tak habis lagi ni. PH Padang Serai ni. Lepas tu tuan-tuan tengok boykot. Kalangan mereka boykot calon ni kuat. Kita ni patut dah selesai dah. Dah menang dah itu. Jadi tertangguh Ustaz. Tak apalah, tangguh pun tangguh lah. Tapi 7 hari bulan ni wajib kita keluar mengundi ramai-ramai. Boleh tak? Panggil ni adik-beradik kita balik. Kawan-kawan kita yang duduk balik. Jangan ingat keputusan pilihan raya ni tak penting kepada kita. Ada pihak kata tak apalah, tak ada perubahan apa, menang ke kalah, tetap Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri. Itu bukan persoalannya. Persoalan ni kita kena faham. Kita
perlu menang kerusi Parlimen Padang Serai ini kerana kita nak bagi tahu kepada Anwar Ibrahim dan pimpinan PH, rakyat Padang Serai, rakyat Malaysia tidak mengiktiraf pun Anwar Ibrahim dan kerajaannya sebagai ketua negara. Sepatutnya kami, pimpinan kami yang mengetuai kerajaan. Ini dah terbalik. Sebab tu mesej kena hantar melalui Ketahundi. Kita bukan macam buat-buat PH. Kalau kalah buat demo, kalah turun jalan raya. Kita tak macam tu. Kerana kita hormat kepada perlembagaan dan undang-undang. Takkan kita nak susahkan kawan-kawan kita anggota polis. Mereka dah jaga kita dah susah dah. Nak suruh pergi jaga lagi demonstrasi mana boleh. Polis dengan anggota keselamatan tentera sokong kita banyak. Undi-undi awal ni lebih daripada 80% menyokong semua calon-calon Perikatan Nasional. Sebab tu kita tak mau bagi susah mereka. Kita buat cara ikut saluran undang-undang. Kita gunakan, tunjukkan amarah kemarahan rakyat ini atas perkara yang tak sepatutnya berlaku dengan keluar ramai-ramai undi dan menangkan calon kita Perikatan Nasional. Boleh tak boleh? Kalau boleh, Alhamdulillah. Yang penting kita baliklah. Sebab saya risau yang luar ni. Tak boleh nak balik sebab tak ada cuti. Ustaz tadi kata tadi buat pun 7 hari bulan macam tak ada hari dah. Banyak-banyak tak boleh pergi cari hari Rabu. Kita nak buat macam mana? Rabu pun Rabu lah. Janji kita keluar mengundi lah. Padang Serai ni kita bukan nak menang 1,000-2,000. Kita nak menang ni kurang-kurang 30,000. Majoriti ni kita nak menang besar. Kerana kita ni parlimen yang istimewa. Satu Malaysia, satu Kedah, semua jentera turun bantu. Betul tak? Tiap-tiap UDM ada jentera daripada luar turun mai bantu kita. Ni dekat nak hujung minggu ni lagi ramai yang akan turun. Saya di pejabat bersatu hari ni ratus turun. Daripada Sik, daripada Baling, daripada Al-Ustaz, ratus turun jentera. Mai di pejabat, lapor diri dekat mana kami nak pergi. Ramai dah. Ni cuti cuma satu hari lagi ramai. Sebab tu tak ada sebab untuk kita tak boleh menang Parlimen Padang Serai. Ceramah kita di mana-mana pun dapat sambutan yang baik. Alhamdulillah. Tadi saya di Batu Lapan, ramai. Kemudian di Mata Untuk Di, ramai anak-anak muda. Di sini pun ramai dalam ni. PN tak tahu ada ceramah ke tak. Ada tak pun ni? Ada bang? Tak ada? Tak ada, dia tak pergi dengar. Kukul lah ada kot Taman Serasih ni kan. Mereka buat apa nama ceramah kan. Saya nak tanya kan berapa ramai. Isu apa mereka cakap. Mereka pun pening tuan-tuan ni di Padang Serai ni. Tengok kelaku calon dengan calon. Calon PH ni pun keluar kenyataan kemarin. Dia beritahu ni si Barat ni calon BN. Hang tariklah diri jadi calon. Bagilah kemenangan ni kepada hadiah kemenangan kepada Perdana Menteri kami Anwar Ibrahim. Si Warah pun buat tak mau kalah dia. Dia pun keluar kenyataan pula. Ni, hanglah tarik diri. Sopi oi. Pasal kerana kami lah hampa boleh jadi bentuk kerajaan. Duk lawan tolak hang aku dah. Lalas sekali, paling champion warisan. Kita diarahkan menyokong kerja buat dan membantu calon daripada Barisan Nasional. Ahli dah 40 orang. Jadilah 40 orang pun kan. Bersokonglah mana nak sokong. Dia kahwin elok ni. PN dengan harapan ni. Dia punya singkatan dia apa? Bang kita? Harapan Nasional singkatan dia bagi apa? Anak. Tu kan saya kata. Kalau saya kata lah anak. Kahwin elok dah. Sahabat saya Zara Kamal, Ketua Undangan Bersatu Pulau Pinang, Momai. Jadi dia ceramah di UDM Cangkang. Mai bantu kita ramai pekat-pekat dia tu. Sebab tu tuan-tuan dan puan, insya-Allah. Walaupun saya tahu di kalangan kita kecewa, marah atas keputusan yang berlaku, tapi kita kena berbalik kepada sejarah sirah perjuangan Rasulullah SAW
bersama dengan pimpinan sahabat-sahabat yang lain. Perjuangan Islam itu, perjuangan kebenaran itu memang berliku. Kerana kesudahannya, kemanisannya kita akan dapat itu tak dapat digambarkan. Itu baru kemenangan di dunia, belum lagi di akhirat. Sebab tu saya beritahu pada tadi, kerajaan ni tak lama, sabar sah. Buat kerja macam biasa. Kerana kita bukan hanya ada pilihan kecil ni je, kita nak ada pilihan negeri pula. Tak lama dah, 6 bulan, 7 bulan lagi, kena buat dah pilihan negeri. Saya beritahu Datuk Sri Sanusi, pilihan raya umum baru ni saya kena tinggal dah satu benih. Beda-beda, UMNO ni menang, kita boleh dalam museum. Dia kata tak, apa habis tu? Tak tahu. Besok nak cerita kat anak cucu lagu mana? Tak ada, habis tu. Dun pun ada 2 je. Dun pun ada 2, dun mana? 2 Sungai Tiang, Manak Baru. Yang ni kita tak nak terima. Ini 2 tu je. So kali ni kita nak habis tu. Kalau parlimen kita boleh menang, insya-Allah 14 di Padang Serai. Dun dalam negeri Kedah 36 kita nak dapatkan kemenangan kepada calon Perikatan Nasional. Boleh tak boleh? Boleh. Kalau boleh, kena mula di Padang Serai. Selagi Padang Serai tak menang, duk merajuk dah, duk kata kami keluar pun sama aja. Bukan kalau menang boleh ubah kerajaan, dia kata. Nur Ibrahim jadi Perdana Menteri juga. Ada makcik tu dia kata kat saya, berapa nak kena PH dapat agak beras. Ni tak boleh jadi kerajaan, beras pun tak ada. Dia kata betul dah. Dia kata tak. Ya, ini bukan soal dapat beras, bukan soal dapat budak. Ini soal masa depan kita. Banyak benda-benda yang kita minta, berdoa banyak-banyak tak berlaku. Benda-benda yang pelik-pelik, benda-benda yang mendatangkan mudarat kepada negara kita, kita minta simpang tak berlaku. Hari ini dah dimainkan isu. Kalau tuan-tuan dapat WhatsApp di kalangan pimpinan PH mendesak ditubuhkan siasatan diraja, mendesak SPRM siasat Tan Sri Muhyiddin Yassin kerana dia ambil duit 600 bilion. Bengong juga apa-apa ni. Bila pula dia ambil 600 bilion? Mau kalau 600 bilion kita kalau ni tak ceramah atas jalan ni. Kita pergi ceramah semua lah lewat pakai handphone. Mereka takut, mereka kata tengok PN ni duit banyak. Tu kempen, tu TikTok apa semua penuh. Yang tu bukan pasal duit banyak. Yang tu pasal rakyat nak perubahan. Orang muda, anak separuh muda. Yang hak orang lama pun main TikTok dah hari. Pak Long Mok 78 pun main TikTok. Takkan 78 pun kita bayar duit dah Pak Long ambil duit. Buat TikTok, sokong Perikatan Nasional dah. Kesedaran kita ni, kesedaran orang-orang muda. Dulu kita bimbang, kita takut undi anak muda ni memihak kepada PH ataupun PN. Tapi Alhamdulillah, anak muda pun dah cerdik, mereka sendiri pun ada maklumat. Sebab itu mereka buat keputusan sokong dan pangkah calon-calon kita. Yang masalah sekarang bukan anak muda, hak saluran satu. Yang sokong kaki tu, aku juga. Apa pun apa pun di pada orang tak sokong lah PN ni. Aku ni yang macam kata aku. Darah aku ni hidup membuat kaki. Sampai tahap tu lah kata. Terus saya kata apa tu? Saya kata payah. Kawasan kita ni kalau ada piajak dia lagu ni lah. Yang ni selalunya kita tahu lah hak spesies ni. Dia memang tak mau ubah lah. Lah ni macam ni lah Pak Long. Pak Long tak suka apa? Aku tak suka ni Perikatan Nasional ni. Tak apa. Pak Long pi mengundi, ambil kertas. P. Ramli kata, Pak Long mana tak suka pangkah? Suruh dia pangkah. Lepas tu bubuh kertas lah peti ni balik. Bila orang tanya Pak Long bangga apa? Aku tak suka PN, aku pangkah PN. Lepas tu balik. Bagus Pak Long. Macam tu lah cara. Ada seorang satu pengajar aku tu. Bila kita duduk bertekak dengan dia, meja boleh kali. Dia tak, jenis ni tak maulah. Dia tak akhirnya keluar kati ni apa semua. Berat dia. Kena ajar begitu. Baik. Kemudian yang khususnya pada akhirlah pada sebelah lebih dah.
tentang kenapa saya kata kita tak boleh sokong Anwar sebagai Perdana Menteri. Kita kena ingat 2 kali dia dimasukkan ke penjara atas kes yang sama, iaitu kesalahan lewat datang ke sekolah. 2 kali. Dua-dua kali kena penjara, campur 2 pimai, 12 tahun. Kesalahan yang sama. Sebab tu kalau orang kawasan Malaysia ni rajin buka Google di internet tu, cari keputusan penuh penghakiman kes Anwar daripada dulu sampailah. Perbicaraan keputusan Mahkamah Tinggi, Mahkamah Rayuan, Mahkamah Persekutuan, kesemua mahkamah ini sepakat hakim-hakim buat keputusan yang perbuatan lewat ke sekolah itu memang berlaku. Tetapi alasan dia bebas kes pertama atas sebab teknikal sahaja. Kalau semua hakim dah sepakat, semua hakim dah bersetuju benda tu berlaku, takkanlah kita sebagai orang Islam kita nak sokong orang macam ni yang akhlaknya kita sendiri boleh tahu. Alah, minggu ni buat baik, pergi turun masjid apa semua, dia semua boleh buat. Minggu depan tak tahu pula, boleh pergi jumpa ini menari pula. Tak boleh sokong tuan. Saya dengan Ibrahim ni saya adalah pengalaman 10 tahun. Tapi jangan tanya pula pengalaman tu bisa kena ke tak. Apa tanya bisa kena ni, tak guna berubah. 10 tahun, daripada 98 saya bersama dengan dia sampai 2008. 2008 saya keluar, saya tinggal dia. Last kali saya jadi, masa saya keluar, saya ketua AMK Negeri Kedah. Saya duduk dengan di Pekat Pusat, penolong setiausaha AMK Pusat. Bos saya Luqman Adam, duduk dengan dia. 10 tahun saya bersama dengan dia. Kena tangkap 7 kali lokap, kena tato, kedih mata, macam-macam kena. Cuma tak 6 penjara. Pertahan sungguh. Karena waktu tu kita percaya dia betul. Orang kata apa pun, kau kena apa yang betul lah. Termasuk kawan-kawan berdepan pun ikut dia juga dulu. Kita serupa, dekat kena tipu. Jadi bila kita tahu benda yang sebenar, kita mohon ampun kepada Allah SWT dan kita buat perubahan. Jangan lagi kita bersekongkol menyokong orang macam ni. Tuan-tuan tengok dia hanya di Malaysia. Jaringan dia di peringkat antara bangsa tu luar biasa. Kalau melibatkan dunia Islam saja tak apa. Ini dengan Yahudi ada, dengan Amerika, dengan Britain, dengan semua perkara-perkara ataupun kelompok-kelompok yang tak membolehkan kita sebagai orang Islam berkawan dengan mereka. Tapi itulah kawan-kawan dia. Sebab tu kalau ada yang setuju dia jadi Perdana Menteri, saya tak boleh kata apa. Tapi atas hujah yang saya sampaikan malam ini, itu baru sedikit sebab yang kita tolak. Kalau nak bariskan panjang ni, pukul 2 pagi kita balik. Boleh tak? Boleh tak belum pukul 2? Boleh. Tak apalah, saya balik dulu. Saya boleh angkat, baliklah pukul 2. Permit dia bagi sampai pukul 12 dah. Sebab tu tak boleh. Tak boleh. Atas prinsip kita sebagai seorang Islam, tak membolehkan sikit pun kita sokong dia sebagai ketua negara. JKK pun tak boleh, tambahlah ketua negara. Kena buat sesuatu dulu. Sesuatu tu bermula di padang serai. Undi kita. Kita tak ada kuasa nak pergi lawan tumbuk ke apa, kita tak ada kuasa tu. Tapi kuasa yang paling kuat yang kita ada 7 hari bulan ni, kuasa pangkah menggunakan pen ataupun pensel ke pen lah yang dia bagi. Itu kuasa kita ada. Jadi manfaatkan sungguh-sungguh kuasa yang kita ada ni. 5 tahun sekali je kuasa ni kita ada. Pilihan raya 5 tahun sekali, ataupun 4 tahun sekali. Raya setahun 2 kali. Pilihan raya 4 ke 5 tahun sekali. Salah pangkah, Piramli pun dah kata dapat tarik. Filem apa, Alibaba Bujang Lapuk. Dan sebelum ni ada Ibrahim duk bernyanyi dalam kempen dia.
Duk hoi ahoi, siapa sokong penyamun. Lagu tu dah terbalik. Apa memang hampa yang sokong penyamun? Memang elok dah dia buat lagu tu untuk dia. Jadi insyaAllah saya rasa setakat itu saja perkongsian kita pada malam ini. InsyaAllah ada kelapangan lagi kita akan bertemu. Dan kami di penerangan Perikatan Nasional kita akan menyusun program setiap malam. Kita dah buat setiap malam. Malam ni pun kita ada 5 program jelajah penerangan yang melibatkan pimpinan kita daripada tempatan, negeri dan juga di peringkat pusat. Dan insyaAllah 3 hari bulan ni Yang Amat Berhormat Menteri Besar kita akan datang ke kawasan kita. Saya kalau tidak ada perubahan di Taman Mutiara, maknanya 3 bulan tu malam ramai-ramai lah kita pergi ke sana, tutup lasak markah, balik buka balik lah, yang tutup terus. Kemudian insyaAllah 5 hari bulan Yang Berhormat Tan Sri Muhyiddin pun akan bersama dengan kita, datang untuk bagi semangat kepada kita. Walaupun kursi ni hanya satu, tapi kita kena menang. Apa cara orang putih kata, by hook by crook, kena menang kursi Parlimen Padang Serayu. Boleh tak boleh? Boleh tak boleh? Semangat sikit. Jenuh, tengah malam tu slow. Jenuh, semangat tak ada ni. Nak lawan dengan mereka lah. Mereka jadi Perdana Menteri lah. Mereka jadi kerajaan. Dulu kita lawan tak apa lah, mereka tak jadi kerajaan. Ini jadi kerajaan. Semangat tu kena lebih lagi. Kena tangkap tak apa. Tocongan dah selesai lah. Baik, jadi saya rasa setakat itu saja. Mudah-mudahan apa yang kita buat, apa yang kita usahakan ni, Allah permudahkan, Allah bagi kita jalan untuk menuju kemenangan ini. Segala yang baik itu daripada Allah SWT, yang buruk itu daripada Anwar Ibrahim dan Zaid Hanidi. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.